Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke-52. An Mu'az radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir zaman aqwamun ikhwanul alaniyah a'da'us sarirah. Faqila ya Rasulullah fakaifa yakunu dhalik? Qala dzalika biragbatin ba'dihim ila ba'd wa rahbatin ba'dihim ila ba'd. Rawahu Ahmad. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhir zaman nanti akan ada golongan yang bersaudara secara zahir, bermusuhan secara batin. Ada orang bertanya, bagaimana keadaan itu boleh terjadi? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana kepentingan diri masing-masing, mereka bersaudara secara zahir, dan kerana saling takut antara mereka, maka mereka saling bermusuhan secara batin. Hadis riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, mengelakkan daripada sifat riak. Hadis daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'az. Siapa Mu'az? Mu'az ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'az ni disebutkan dalam riwayat, dia lahir 18 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 18 tahun sebelum hijrah Nabi. Dia ni sempat bertemu dengan Nabi ketika mana berlakunya bai'ah Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua. Dia ni orang Madinah. Orang Madinah maksudnya orang Ansar lah, dia orang Madinah. Ketika mana Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk berdakwah, ketika itu yang namanya Mu'az. Mu'az ni Mu'az bin Jabal lah. Mu'az bin Jabal daripada kabilah Ada Khazraji juga, orang-orang Madinah, orang Ansar. Jadi dia ni Islam dia ketika mana bai'ah Aqabah yang kedua. Dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur lebih kurang 18 tahun lah. Kemudian dia meninggal, kata ulama dia meninggal sekitar 18 tahun selepas hijrah Nabi. Lahir 18 tahun selepas hijrah Nabi. Lebih kurang dalam umur 36 lah. Di riwayat mengatakan 33 tahun. Mu'az bin Jabal ni dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan. Semua peperangan Nabi dia dapat ikut. Dah besar dah, umur 18 tahun. Sifat-sifat Mu'az ni, dia seorang yang pendiam lah. Pendiam, tak banyak cakap. Dia ada kehebatan yang Allah anugerahkan pada dia. Yang pertama, dia ni cerdik. Kalau dia cakap, penuh dengan hikmah. Para ulama dia kata, para sahabat menceritakan bahawa apabila Mu'az bin Jabal ni bercakap, mereka nampak seperti mutiara yang keluar daripada celah-celah gigi. Mu'az bin Jabal, itu hebat dia. Orang yang kalam dia, kata-kata dia disebut sebagai kalam masmuk, orang dengar. Nabi SAW sebut Mu'az bin Jabal ini merupakan sahabat yang paling arif tentang perkara
halal dan haram. Orang yang alim, yang faqih. Kalau bab halal dengan haram ni, kena tanya Muaz. Muaz bin Jabal. Nabi SAW selepas peperangan Tabuk, Nabi sebelum Nabi wafat lah, Nabi mengarahkan kepada Muaz bin Jabal ni supaya pergi ke Yaman. Jadi gubernur lah kat sana. Dan sebelum Nabi nak hantar orang yang cerdik pandai ni pergi ke Yaman, Nabi dia tanya dulu, wahai Muaz, kalau kamu ditanya hukum-hukum ni, macam mana cara kamu nak jawab? Kata Muaz, pertama aku akan tengok Quran lah, kitab Allah. Kedua, kata Muaz, aku akan bertengok kepada hadis-hadis Nabi, kata-kata engkau ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kalau tak ada lagi nak buat macam mana? Maka Muaz dia kata, aku akan berijtihad. Itu kehebatan yang ada pada Muaz bin Nabi pun senang hati lah. Dia pun pergi. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Dan Nabi dia pesan. Dia kata pada Muaz, wahai Muaz, Nabi ni dia, ialah Allah Ta'ala ada ilham dekat dia kan. Dia tahu dah apa perkara yang akan datang, yang akan berlaku. Nabi ni dia sangat sayang kepada Muaz bin Jabal. Nabi pernah satu ketika dia naik unta. Muaz, dia bawa Muaz. Ialah Muaz ni umur 18 tahun. Dia geng-geng Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar. Kalau kita tengok mereka ni, dia ada geng kan, geng kanak-kanak, geng dewasa, geng orang tua, sahabat-sahabat Nabi. Dia pernah duduk belakang unta Nabi. Dia naik sekali, Nabi jemput dia, naik sekali dengan Nabi. Nabi kata, aku sayang sungguh dekat kau Muaz, aku sayang kepada kau. Dan Muaz dia kata, aku juga sayang kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi dia ajar pada Muaz supaya amalkan doa. Satu doa tu selepas tiap solat. Itu biasalah tuan-tuan, biasa baca doa tu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang Nabi ajar pada Muaz. Nabi dia pesankan, Muaz, kamu jangan tinggal doa ni setiap selepas solat. Dia naik Nabi, orang yang sayang. Dan Nabi SAW sebelum dia nak lepaskan Muaz pergi ke Yaman tu, Nabi dia kata, wahai Muaz, dia kata, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Dia kata, aku dah merasakan bahawa selepas ini kita tak akan berjumpa lagi. Maksudnya Nabi dah dapat rasa dah bahawa umur dia dah berada di penghujung. Dan betul, Nabi bila dia lepaskan Muaz ke Yaman, jadi gubernur di sana, bila dia pergi sana, Nabi pun wafat. Wafatnya dia Muaz, memang dia tak sempat jumpa. Muaz bila dia dengar Nabi SAW cakap itu, dia menangis. Sebab dia tahu dia ni hantar delegasi kan. Jadi dia tak sempat dah jumpa dengan Nabi. Dan dia tahu kalau dia balik lepas ni, Nabi dah tak ada. Allahu Rabbi, ya tuan-tuan. Kalaulah kita berada pada tempat Muaz tu, yang duduk dengan Nabi, yang Nabi kata, aku sayang kau wahai Muaz. Kita ni tak tahu Nabi sayang kita tidak kan. Tapi Muaz ni, Nabi sendiri cakap, Muaz, aku sayang kau wahai Muaz. Muaz pula jawab, aku juga sayang kau Rasulullah. Ajar pula doa tu, Allah Rabbi. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat ni dengan Nabi tu, kalau kita meletakkan diri kita pada tempat mereka, feel itu lain. Terasa lah dalam diri kita. Masa banyaklah kisah tentang Muaz ni. Masa dia sampai je dekat Yaman, dia ni alim, orang yang faqih tentang halal haram. Dia jumpa Abu Musa kat situ. Adalah orang Islam dah kat sana kan. Ketika itu Abu Musa dekat dalam kalangan dia tu, dia tanya, siapa sebelah kau ni? Orang Yahudi. Dia kata dia ni dulu pernah Islam, lepas tu dia keluar daripada Islam. Muaz terus, dia khalifah, keluar arahan, suruh bertaubat, bagi masa. Tiba-tiba Yahudi tu tak nak bertaubat, dia murtad kan, pancung bunuh. Memang dia seorang yang tegas lah. Dia tahu halal dan haram. Masa zaman Nabi mati, zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia balik ke Yaman. Ada satu kisah tu, satu ketika tu Umar Al-Khattab, dia tahulah Muaz bin Jabal ni orang hebat. Bila duduk lama dekat perantauan, ialah orang appreciate dia.
Jadi banyak dia jadi orang macam kaya sikit lah. Berharta sikit jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi, tapi Muaz bin Jabal ni dia tahu benda yang dia dapat tu adalah hak milik dia lah. Bukan dia duk ambil harta orang. Satu ketika, Umar Al-Khattab, dia pergi jumpa dengan masa tu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku tengok Muaz bin Jabal ni dah macam kaya sikit lah. Banyak harta, dia kata. Jadi aku duduk cadang separuh harta ni kita ambil lah. Letak kat Baitul Mal kan. Serahkan pada kerajaan. Tapi benda tu hak Muaz bin Jabal. Abu Bakar bila dia dengar tu, dia tak komen lagi. Dia biar. Dia diam aja. Umar pun balik. Bila dia balik, Umar ni jenis orang tegas kan. Ambil tindakan tu agak straight sikit. Kemudian Umar tak tunggu keputusan Khalifah. Lepas tu Khalifah Abu Bakar. Dia terus pergi jumpa, pergi rumah Muaz. Bincang, wahai Muaz, dia kata aku nampak kau ni reta banyak lah. Daripada orang lain, nampak kaya sikit. Separuh harta tu, serahlah pada kerajaan. Baitul Mal orang Islam. Muaz ni dia cerdik, pandai. Setiap apa yang Umar cakap berhujah dengan dia tu, tak, ni harta ni aku dapat ini, hasil ni, yang ni aku buat ini hak aku gini, ni Allah Ta'ala bagi gini, yang ni jadi memang milik aku, kata Muaz. Oh, cerdik, pandai. Kemudian Umar pun mati kutu. Umar pun mati kutu dengan Muaz. Jangan main tau. Hebat Muaz tu. Standard Umar pun mati kutu. Umar pun kata, tak apalah. Umar pun dia balik. Cannot go pun Cannot go, kena back lah. Dia pun balik. Bila dia balik, malam tu Muaz bin Jabal dia mimpi. Dia mimpi, dia kata, aku termasuk dalam satu kolam. Dalam satu kolam yang air dia penuh. Penuh air. Dan aku berada di tengah-tengah kolam itu. Aku hampir-hampir lemas. Dah rasa macam nak lemas dalam kolam tu. Jadi bila dia tersedar daripada mimpi dia tu, terus dia bangkit. Terus pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Sambil dia menangis-nangis. Menangis. Jumpa Umar, ambil peluk terus. Peluk dia tu, wahai Umar, betul lah. Apa yang kamu minta semalam tu. Bukan salah pun, memang harta dia. Apa yang kamu cadangkan semalam tu memang benda yang baik. Dia ceritalah mana tadi aku mimpi masuk dalam kolam. Semua macam dah nak tenggelam, semua risau. Jadi tuan-tuan kalau ada mimpi masuk kolam ni berhati-hati kan. Tengok duit-duit kita tu kan, mana yang ada boleh sedekah tu sedekah lah kan. Kalau masuk kolam lah kan. Ini spirit cerita Muaz bin Jabal ni. Jadi jumpa Umar, dia pun cakap, ya Umar, terima kasih sangatlah. Kau telah memberikan satu cadangan yang baik. Dia pun diserahkan separuh daripada harta dia tu kepada kerajaan Islam. Bila dia rasa masuk lebih, dia hampir. Sebab dia takut. Umar dia kata, aku takut kau nanti dekat susah dekat akhirat nanti. Kata Umar ni Masya Allah. Nabi SAW dengan Sayyidina Umar ni ada beberapa kisah tu kalau kita tengok. Umar punya pendapat tu lagi hebat daripada Nabi. Umar punya pandangan, Allah Ta'ala setuju dengan pandangan Umar. Nabi kalah. Nabi punya decision tu cannot go. Umar punya lagi tegas. Perang Badar punya pengetahuan banyaklah hebatnya Umar. So, Umar tu disebut Umar Al-Faruq. Al-Faruq ni maksudnya yang membezakan. Dia ni mampu, ada kebolehan membezakan di antara yang betul dengan yang salah, yang hak dan batil. Ialah dia lalu, setan pun lari kan. Hebat, bukan macam kita kan. Jadi Muaz bin Jabal ni, itulah sampai tu kemudian akhirnya dia ni, dia akhir hidup dia ni dia dihantar selepas Fathu sebelah Syam sana, dia jadi orang besar dekat Syam dan akhirnya dia ni mati di Jordan, dekat sebelah. Dulu tak ada negara Jordan, dia Syam aja. Tapi sekarang ni sebut Jordan lah. Sebelah Jordan tu dalam apa namanya? Ada berlakunya wabak. Wabak dekat sebelah Syam sana, sebelah Jordan sana. Maka dia kena wabak tu dan akhirnya dia mati umur muda 36 tahun. Mati waktu PKP lah. Terus sekarang ni kan, PKP, virus tu wabak kan, kita ni coronavirus lah kan. Dia tu PKP COVID-19, tak tahu lah. Awas dia punya
Zaman tu hebatnya Muaz bin Jabal seorang. Muaz bin Jabal ni Nabi sebut, kalau kamu nak baca Quran, ambil Quran itu daripada beberapa orang sahabat. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata uh, Quran ini dihimpunkan pada zaman Nabi dalam kalangan orang Ansar ada 4 orang. Itu Abdullah bin Mas'ud kita cerita. Ada 4 orang. Ada hadis sebut Quran tu ambil daripada orang Ansar. Siapa dia orang Ansar? 4 orang. Nabi dia sebut kan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal dan juga Abu Zaid. So ada 4 orang. Nak belajar Quran ambil daripada 4 orang. Ada nama Muaz bin Jabal, orang besar, hebat, qurra, seorang qurra dan juga seorang muhaddis, orang alim. Jadi dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan, dia Muaz ni dia cerita duduk dengan Nabi. Dia kata, Nabi kata pada akhir zaman ini akan ada kaum yang mana mereka ini bersaudara alaniyah, zahir ni nampak kawan elok kan. As-sarirah, dia kata ada us-sarirah, tapi kawan elok sebenarnya secara sembunyi-sembunyi dalam hati dia gaduh kan. Kawan lain kat luar je kan. Sebab apa? Sebab dia katakan ada kepentingan. Itu disebutkan, dia kata maksudnya ialah asas keadaan bermusuhan dan berkawan antara manusia pada masa itu ialah kepentingan diri, bukannya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kalau ada kepentingan itu, dia berkawan secara zahir, tapi sebenarnya dalam hati dia apa? Dia bergaduh, dalam hati. Ada kepentingan ya, dia bergaduh. Kemudian disebutkan yang kedua, dia katakan warahbatin ba'dihim ila ba'. Itu yang pertama tadi, raghbah ba'dihim ila ba'. Yang kedua, rahbah ba'dihim, yang dia bermusuhan. Bermusuhan dengan seorang yang lain, dia kata adalah disebabkan kerana ada kepentingan juga. Bermusuhan tu sebabkan ada kepentingan. Berkawan baik pun sebenarnya ada kepentingan. Dalam hati sebenarnya bergaduh. Bermusuhan pun ada kepentingan. Sebenarnya dalam hati dia begini. Jadi bila kita baca hadis, tengoklah kehidupan kita pada hari ini ada tak kita nak berkawan tu sebab ada kepentingan. Orang besar sikit, pangkat besar sikit, nak itu, nak ini kan. Ada kirap sana, ada kepentingan kita nak ambil. Jadi Nabi SAW sebut akhir zaman. Akhir zaman ni zaman kita lah. Memang kita tengok lah, kita ada orang-orang yang begitu. Jadi kalau penyakit ni ada pada kita, tajuk ni ikhlas dan riak. Jadi kita elakkanlah penyakit dalam kita. Kita koreksi, dan kalau ada tu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah berikan kita petunjuk, kefahaman agama, ikhlas dalam diri kita dalam setiap apa yang kita buat. InsyaAllah kita fahami, kita amal dan kita sampaikan hadis ni. Wallahu a'lam. Panjang sikit lagi ni, cuti kan. Sallallahu